Tajaan bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan membawakan kepada anda mengenai Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa Langkawi 2023 ataupun singkatannya 5 2023. Alhamdulillah hari ini bersama-sama dengan kita di Konti untuk menceritakannya dengan lebih tepat, lebih sahih mengenai 5 ini. Kita ada Encik Aris Jemadi bin Tajuddin, Setiausaha Bahagian Industri Pertahanan ataupun singkatannya BIP Mindef. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali ke Nasional FM ya? Ya, terima kasih. Kita bersua lagi. Dan selamat datang kepada Puan Anita Jacobson, pengarah urusan Alpine Integrated Solutions Dunia Berhad. Kali pertama, inilah Konti Nasional FM. Kali pertama, salam sejahtera semua. Okey, kita mulakan dengan Cik Aris dulu ya. Elok rasanya kita buat flashback sikit lah latar belakang dan penganjuran dan objektif penganjuran 5 ini. Walaupun selalu kita dengar mengenai penganjuran 5 ni, kita flashback sikit latar belakangnya, Cik Aris. Okey, Lela. Sebenarnya 5 ni kalau kita semua sinonim dengar lah, memang ianya dianjurkan di Pulau Langkawi. Betul. So 5 ni mula dianjurkan pada sekitar tahun 1991 dan pada tahun ni tahun 2023 merupakan edisi kali yang ke-16. So setiap dia adalah dui tahunan lah, pada setiap tahun ganjil 1991, 1993 dan seterusnya memang dianjurkan. Tetapi pada tahun 2021 sebagaimana kita semua sedia maklum, pada ketika itu penularan pandemik COVID-19. So tahun 2021 ni kita tangguhkan dulu. Kita buat pada tahun 2023 sebagai edisi yang ke-16 dan memanglah dia dianjurkan di Pulau Langkawi. Dan uniknya 5 ni disebabkan Pulau Langkawi ni satu pulau yang menyediakan ruang pameran daripada segi aero angkasa, maritim. So kita dapat menggunakan keunikan Pulau Langkawi itu untuk adakan kedua-dua segmen lah. Tu sebagaimana namanya lah, pameran antarabangsa, aero angkasa dan maritim Langkawi. Okey. Bila pelancarannya telah dilakukan ni? Okey, pelancaran dia sebenarnya bila kerajaan membuat keputusan untuk mengadakan 5 pada tahun 2023, pelancarannya telah diadakan pada bulan Januari lepas, 16 Januari 2023 di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa MITEC di Kuala Lumpur. So pada ketika itu yang hadir membuat perasmian adalah Menteri Pertahanan sendiri, yang berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan. Dan uniknya 5 pada kali inilah, maknanya kalau kita tengok edisi yang sebelum ni dia buat pada tahun 2019, itu adalah merupakan penganjuran kali yang pertama melibatkan Kementerian Pengangkutan. So jadi 5 kali ni juga pada tahun 2023 pun Kementerian Pengangkutan bersama-sama juga dengan Kementerian Pertahanan dengan kerjasama penganjur bersamalah kita panggil, iaitu Alpine Integrated Solutions Dunia Berhad, yang mana dia punya pengarah urusan ada pada hari ini untuk memberikan sokongan kepada kerajaan. So dia merupakan satu pameran lah yang bersifat antarabangsa, strategik, boleh menaikkan nama Malaysia. So dengan kerjasama Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Pengangkutan, kita mengharapkanlah 5 ni boleh mencapai objektifnya dan berjaya dilaksanakan. Tambahan pula ada Alpine kali ni Ya, betul. Kerjasama dengan Alpine Integrated Solution. Jadi julung kali Alpine Integrated Solution ni kerjasama strategik dengan Mindef. Ya Puan, ya Lela. Lela ya. Ya, ini adalah kali pertama untuk penganjuran 5 ni lah. Sebelum ni kami juga ada pengalaman bersama dengan Kementerian Pertahanan dalam penganjuran pameran lain. Tapi for 5 this the first time. So kami memang excited sangat ni. Congrats lah untuk Alpine. Terima kasih. Okey, jadi apa keistimewaan pameran 5 ni pada pandangan dari sudut Alpine Integrated? Okey, baik. Okey Lela, thank you for the question. Okey, memang 5 ni memang special sangat. Kalau dibandingkan dengan pameran-pameran di negara lain. Yang macam 5 ni lah. Sebabnya biasanya kalau Lela pergi ke katakan Farnborough Air Show, atau Lila pergi ke Paris Air Show, Lila hanya dapat menikmati aero angkasa saja. Itu pun kemungkinan dia hanya cover commercial plane, katakanlah macam
commercial plane yang Malaysia Airlines, AirAsia tu lah. Then mungkin kalau Lila pergi Paris Air Show, mungkin Lila akan tengok, the aero angkasa is more on pertahanan, more on jet fighters or things like that. Tapi lima lain. 5 kita cover 2. Kita cover dari segi aero angkasa and kita cover dua-dua. Kita cover as Cik Aris dah mention tadi. Kita akan cover pertahanan, defense. Kita akan cover juga dari segi commercial. Okay, 2 kuadran kat sana lah. Lepas tu pada masa yang sama di 5 tu kita pakai 2 tempat. So yang aero angkasa tu kita pakai di Dewan Masuri. Yang sebelah airport tu lah. Tapi di 5 kita juga ada maritime. So nowhere in the world, Lila, I can tell you, you go to one show, ada 2 maritime dengan aero angkasa. Sekali bergabung. So tu rakyat Malaysia, cik nak promote ni. Tu rakyat Malaysia, kita sangat bertuah sebab tuan-tuan dan puan-puan bayar satu tiket tapi dapat menikmati 2-3 show, 4 show. So itulah yang boleh saya katakan keistimewaan yang terutama. Kedua, Lila, dari segi penganjuran, memang kami bekerjasama rapatlah dengan Kementerian Pertahanan dan juga Pengangkutan. Tapi pada masa yang sama, sebab 5 ni menjadi satu kebanggaan Malaysia. Betul. Right, antarabangsa kan? Ya, betul. So apa yang menarik ni, kementerian lain juga terlibat. Selain daripada the main tu ni kan, betul Cik Aris ya? MOF terlibat, Kementerian Dagangan, Pelancongan, so and then agensi-agensi kerajaan lain seperti PDRM, Bomber, APMM semua terlibat. Dan semua memang excited sangat-sangat, Lila. Saya dengar pun excited dah. Memang. Why not? Anita explain kan. Kelainan yang dibawa untuk edisi ke-16 ni, 5 2023. Macam tadi dimaklumkan oleh Anita, dia bagi tahu ada sektor maritim dan juga aero angkasa. Tetapi pada edisi yang kali ini, yang specialnya pula, kita ada sfera angkasa lepas. Wow. So maknanya kata macam kalau kita selama ni dengar syarikat Elon Musk kan, dia punya SpaceX. Mereka akan turut serta di dalam pameran 5. Mereka akan ada dia punya booth. Mungkin kalau kita bernasib baik ada rezeki, kita tak tahulah, mungkin Elon Musk akan turun daripada space datang ke Langkawi, kita tak pasti. Tetapi syarikatnya SpaceX memang ada. Kita melibatkan sfera angkasa lepas, khususnya sebab dia punya evolusi 5 ni, dia daripada maritim, aero angkasa, bila dah pergi ke angkasa lepas, untuk mereka membuat penerokaan ke angkasa lepas, pengkomersialan angkasa lepas. Ada space tourism juga. Space tourism. So saya kira cuma di 5 lah kita boleh tengok benda ni semua, dan perkara-perkara yang sangat excited dan teruja ni kita boleh dapat lihat di Langkawi sendiri. Dan pada masa yang sama juga kita menjangkakan 5 kali ni adalah yang terbesar. Berapa penyertaan? Terbesar. Yang makna kita mensasarkan sekitar daripada trade visitors dalam 45,000 orang trade visitors akan hadir. Selain daripada itu juga kita tahulah mungkin sebagaimana orang Langkawi, orang di Kedah, Pening, diorang dah biasa dengar pasal 5 ni. Ada seramai, kita mensasarkan seramai 250,000 orang pengunjung akan hadir ke pameran 5 di Langkawi pada 23 dan mungkin lebih. Mungkin lebih. So dia punya skala tu sangat besar, dan semua orang tertunggu-tunggu. Dan satu lagi yang specialnya 5 kepada edisi kali ini, kalau selama ni kita macam anak-anak kita teruja lah kalau tengok jet-jet pejuang. So dalam edisi-edisi yang sebelum ni, kalau pasukan aerobatik yang ada dalam 1 ataupun 2 pasukan aerobatik, tapi tahun ni kita ada 4. 4 penyertaan. Banyak penyertaan pasukan aerobatik bertaraf antarabangsa. Daripada China, mereka akan membawa pasukan aerobatik yang dinamakan August 1st. August 1st ni dulu mereka terkenal, mereka pernah datang ke Langkawi dalam edisi-edisi yang sebelum ni. Yang special ni August 1st ni, dia punya juruterbang adalah wanita. Woman power. Adakah kita akan tengok juruterbang wanita akan membuat aksi-aksi dan manuver aerobatik? Kita tak pasti. Mungkin ada. Itu daripada China.
Dan yang keduanya ada juga pasukan daripada negara Rusia. Mereka akan mengoperasikan pesawat pejuang sama macam UDM kita ada, Sukhoi Su-30 MKM. So ada juga pasukan ni. Dan yang ketiga ada juga pasukan daripada jiran kita lah, Indonesia. Pasukan aerobatik yang dinamakan Jupiter. Dan yang terakhir yang paling orang betul tunggu-tunggu kalau kita biasa dalam kalau tengok macam apa anak-anak kita K-pop semua ni kan. Mereka minat Blackpink. Tapi untuk pasukan aerobatik daripada Korea ada namanya Black Eagle. Oh yo. Black Eagle. So mereka ni mengoperasikan pesawat pejuang yang sama telah dimiliki oleh TUDM. TUDM baru saja menandatangani kontrak dengan Korean Aerospace Industry. Pesawat pejuang LCA Fleet jenis FA-50. So pasukan daripada Korea ni akan membuat demonstrasi pertunjukan udara menggunakan pesawat FA-50 tu sebagaimana yang TUDM kita akan ada nanti. Masya-Allah. So hebat. Memang kita tertunggu-tunggu, kita ternanti-nanti dan sangat teruja ni. Kami pun tak sabar. Berkobar juga tak sabar nak menunggu bulan 5 ni. Macam mana rupa bentuknya Betul. Terutamanya yang Black Eagle tu lah. Okay. Semua pun sama bagusnya juga. Tapi Black Eagle sebab kita tertarik sebab Korean. TUDM akan ada dan satu yang baru lah. Faktor K-pop tu pun ada di situ. Okey, apa tema untuk edisi kali ni? Temanya boleh kita kongsikan dengan pendengar? Okey, temanya untuk edisi kali ini adalah perhubungan perdagangan maritim dan aeroangkasa Asia. Maknanya di Lima ni kita menjangkakanlah maknanya dia punya kolaborasi kerjasama yang wujud di antara para pempamer dan juga pemain industri dan juga pengguna, khususnya macam kalau di Malaysia ni daripada pihak Angkatan Tentera Malaysia lah. Dan mereka-mereka stakeholder yang terlibat, mereka akan berkumpul di Langkawi, akan membuat beberapa siri libat urus, engagement, berdiskusi, berdialog, bertukar-tukar fikiran kerana ianya melibatkan penyertaan daripada 50 buah negara yang terdiri daripada Menteri Pertahanan mereka masing-masing, panglima-panglima tentera mereka. Kalau macam contohnya kita ada juga segmen untuk Coast Guard. Kalau di Malaysia ni Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Mereka pun akan ada mereka punya siri dialog yang tersendiri. So semua pakar-pakar yang dalam bidang aeroangkasa dan juga maritim ni akan berkumpul di Langkawi pada bulan Mei depan. So itulah dia punya maknanya tema kita, perhubungan perdagangan maritim dan aeroangkasa Asia. Betul. Okey, kita sambung lepas ni. Okey, baik. Teruskan dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
Seindah biasa Datuk Seri Siti Nurhaliza di Nasional FM sentiasa di hati. Sedang ke udara ialah rancangan tajaan bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan Malaysia. Hari ini kita bercerita tentang Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa Langkawi 2023 ataupun singkatannya 5 2023. Okey, kita dah cerita banyak dah tadi bersama-sama dengan Cik Aris dan Puan Anita dari Alpine Integrated Solutions Sdn Bhd yang juga turut bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan, juga Kementerian Pengangkutan untuk edisi ke-16 5 tahun ini. Cerita banyak dah, tapi kita nak tahulah bila ni. Macam mana nak pergi? Kemudian apa yang ada, aktiviti apa yang ada, waktu pameran pukul berapa, waktu aerobatik tu pula pukul berapa. Baik, ini sangat penting, kita nak tahu macam mana Puan Mesti Anita. semua tengah tunggu kan? Ya. Yeah. Okay, baik Lela. Baik, let me share ya. Okay. So pameran 5 ni akan dibuka untuk 5 hari. Okay. Dia akan start 23 hari bulan Mei hingga 27 hari bulan Mei. Okay. Betul-betul 1 bulan lepas raya. Dan betul-betul masa cuti sekolah. Buat cuti sekolah kan. So memang timing perfect. Alright. Dari hari Selasa hinggalah ke hari Sabtu. Okay. Ia akan dibuka kepada pelawat perdagangan, trade visitor pada hari 3 hari pertama. Iaitu 23, 24, 25 di Dewan MIEC. Tadi saya cerita Lela ada dua tempat kan. Bagi saya terangkan So yang dekat Aero Angkasa tu di Dewan Masuri sebelah airport tu, MIEC tu, dibuka kepada trade visitor first 3 days, 23, 24, 25. Dan dibuka ke rakyat, ke public on the 26 and 27, 26, 27. Okay. Tapi di Resort World pula dibuka tiap-tiap hari untuk orang ramai. So saya nak buat cadangan lah. Cadangan kepada our rakyat-rakyat yang tak sabar nak pergi 5 ni. Saya buat cadangan. Saya cadang tuan-tuan dan puan-puan dan keluarga sampai kat 5 tu Langkawi tu pergi melawat Resort World dulu. Pergi tengok kapal. Tadi kita cerita pasal kapal terbang. Di sebelah sana pula ada lebih kurang 40 ke 50 aset-aset bukan saja daripada tentera laut kita, tapi daripada luar negara juga. Banyak ship, vessel semua. Menarik juga. Kapal selam. So yes, and ada juga boat komersial jugalah yang besar-besar. So saya cadang kepada rakyat pergi sana dulu. Sana free. Tak payah bayar apa-apa. Dari hari pertama sampai hari ke hujung tu free. Masuk berapa kali, nak bawa siapa, dipersilakan. Yang dekat Resort World tu di lah. Resort World tu. And ada juga banyak aktiviti demonstrasi semua di sana ya. Lepas tu dah puas di sana. 23, 24, 25 dah satisfied di laut tu. Marilah ke sini. Di MIEC. Kapal terbang pula. Pada 26 dan 27. Okay. Now, untuk maklumat tiket. Penjualan tiket pada kali pertama sudah available. Dulu, last 5, the earliest kita start jual, saya rasa 3 minggu sebelum. Online. Sekarang kita, era digital ya. Cik Aris. Online je. Online. So, dah buka dah? Dah buka daripada bulan Mac lagi dah buka dah. Okay. So, hanya patut pergi ke website. www.5malaysia.com.my. And tiket dia, harga dia murah je sebenarnya. 30 kalau beli online sebelum event RM30 je. Untuk seorang. Kan? Betul tak Lila? Kan? Tetan sangat. Good. Macam-macam boleh tengok. Betul, macam-macam. RM30 tu. And then kalau beli online 2 hari terus, RM55 sahaja. And yang menarik tu, pada kali pertama juga, kita ni 5 ni banyak kali pertama. Kali pertama ni ialah beli tiket bukan dapat masuk je. Tak, tangan tak kosong. Beli tiket dapat goodie bag 5. And gambar goodie bag ni ada di website. Tapi goodie bag tu dia ada, what's the statement while stocks last. So sementara stok masih ada. Betul. Saya ingin menseru kepada semua, belilah sekarang. Beli online sekarang. Jangan tunggu masa tu, nanti queue panjang. Baik, beli sekarang. Dah boleh booking hotel dah. Betul. Sebab dah tak terbang duduk. Ya, betul. Ferry pun ya. Macam mana pula dengan waktu pameran dan waktu tutup udara? Untuk waktu pameran pada 23 hingga 26 pameran dibuka dari pukul 10 hingga pukul 4. Hanya last day tu kita tutup awal sikit.
Okay. Dan waktu pertunjukan udara dan demonstrasi maritime. Demo maritime dari pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari, satu sesi. Sesi kedua pukul 3 hingga pukul 5. Dan untuk aerobatik yang kapal terbang tu 10 hingga pukul 12 sesi pertama, 2.30 hingga 4.30 sesi kedua. Itu dia. Okay. Ini kalau tak hafal ni kena buka website lah. Buka website, kena buka tengok. social media, semua ada. Kita nak kena plan lah. Macam mana nak pergi sebab banyak tempat kan? kena buat itinerary. Kan? Macam pergi tour tu kan kena buat itinerary pukul berapa. Ya. Okey, selain pada itu persidangan utama juga akan diadakan sepanjang 5 ini bermula dari 23 sampailah 26 Mei. Betul lah. Antaranya ada ASEAN Next Space Industry Forum di MIEC, Langkawi Aviation Summit, Langkawi Maritime Conference di Hotel Park Royal Langkawi, Air Chief Conference, Chief of Navy's Roundtable Talk pun ada juga. Betul. Banyak conference, ada 9 semuanya. Semua 9 industri semua akan berada di sana. Mereka akan berdiskusi apa semua tu. Okey, baik. Maknanya bukan sahaja untuk orang awam tapi untuk visitor trader pun ada juga untuk 5 ni. Okey, kita kembali bersama-sama dengan Cik Aris lah nak tanya macam mana penyertaan pempamer menerusi tempahan booth pameran yang telah pun mencapai sasaran? Itu kalau ikut kata sekarang dia cakap laku keras. Memang sangat menggembirakan, menggalakkan penganjur, sangat menggalakkan, dia bersangkutan sangat menggalakkan. Sehingga bulan lepas sebenarnya telah terdapat pengesahan kehadiran daripada 480 buah syarikat pempamer. Yang meliputi daripada 20 buah negara. Dan daripada 20 buah negara itu pula ada 18 negara mereka akan membuat pavilion negara mereka masing-masing. So itu saja sendiri dah memang satu kejayaan yang tersendiri. Dan daripada segi keluasannya pula sebagaimana kita semua tahu, kapasiti keluasan sebanyak 20,000 meter persegi yang telah disediakan telah habis ditempah. Habis dah ditempah. Habis penuh. So kita menjangkakan dari masa ke semasa penyertaan ni, walaupun tadi dia punya ruangan tu dah habis ditempah, tapi penyertaan tu daripada contohnya mereka punya delegasi semua tu, kita menjangkakan dia akan mula pick up daripada sekarang sehinggalah bila hari kejadian nanti berlaku. So itulah kita pun daripada segi logistiknya semua kena membuat persiapan yang rapi supaya penyertaan yang di luar jangka ni kita dapat mendepaninya dengan begitu tenang dan jalan lancar. Betul. Okey. Macam mana pada pandangan Cik Aris lah pameran seperti 5 ni boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara sebab dia peringkat antarabangsa kan? Dan macam sekarang ni lah khususnya dalam era pasca COVID-19. Langkawi saya pasti sekarang ni begitu suram dan tenanti-nanti acara yang berperingkat setinggi antarabangsa macam 5 ni untuk berlangsung. So daripada situ kita pastilah macam tadi kita bercerita tadi daripada hotelnya, dia punya homestay inap desa, pastinya tempahan dah meningkat sekarang. So itu saja sebenarnya adalah merupakan satu suntikan ekonomi kepada masyarakat setempat di Pulau Langkawi. Ekonomi mereka pastinya akan bertambah-tambah giat ke puncak pada depan ni. So itu daripada segi pelancongan lah. Tetapi daripada segi kolaborasi dalam industri pertahanan, kita menjangkakan nanti akan ada juga pelaburan-pelaburan besar yang akan berlaku sesi perjanjian persefahaman akan ditandatangani sewaktu sepanjang tempoh 5 tu. So banyak syarikat-syarikat industri pertahanan yang besar di peringkat antarabangsa mereka akan datang berkumpul, berkolaborasi, bertukar-tukar pendapat dan mereka juga akan banyak membuat libat urus dan engagement. Dan dia punya kemuncak tu adalah maknanya ada dia punya perjanjian persefahaman yang akan ditandatangani di Langkawi kelak. Okey, untuk Puan Anita pula nak tanya macam mana pada pandangan Puan Anita sendirilah 5 2023 ni boleh memainkan peranan penting untuk menjalin hubungan diplomasi. Okey, Lela. Satu soalan yang sangat menarik dan sangat sesuai lah. Sebab 5 ni as we mention tadi memang adalah satu platform untuk membawa semua orang bersama. Betul. So dari segi international players yang tadi Cik Aris mention the number of companies daripada 50 buah negara semua tu, mereka semua datang sini. Kenapa datang sini? Sebab mereka nak berjumpa, bersuai kenal, especially after COVID ni. Kan? Lepas COVID ni actually boleh dikatakan 5 ni adalah pembuka tirai lah untuk Malaysia dan juga this region.
Betul. Such a big event that creates a platform yang kita boleh bawa semua orang. So dari segi embassy also akan datang, kan, the ambassador pun akan datang. Tadi yang foreign delegation tu ada, all the different country punya panglima semua. So itulah kenapa mereka akan adakan Chief of Navy Roundtable, because they want to discuss about diplomacy, discuss about issues yang is governing the neighboring areas and all that. So that's why they have this Chief of Navy punya roundtable. So all the Navy Chief datang tu akan berkumpul berbincang isu semasa. Sama juga dengan Air Force Chief. Air Force Chief semua datang kan, because 5 dah sediakan platform tu. So diorang semua akan berkumpul untuk persidangan untuk berbincang. So definitely 5 ni akan platform yang baik lah. Platform yang sangat-sangat baik dan sangat penting untuk diplomasi pertahanan. Ya, betul. Ya. Okey, sebagai penutup, apa saranan daripada Puan Anita dulu, kemudian kita bersama dengan Cik Aris. Apa nak kata kepada rakyat Malaysia? Kita kena ingatkan mereka dari sekarang. Sebab lepas ni nak raya. Betul. Raya lepas, sebulan lepas raya kan? Betul. Betul, Lela. Okay, Lela. Saya nak cakap macam ni je. Saya ingin menjemput semua rakyat Malaysia dari seluruh Malaysia di sebelah Sabah Sarawak dan juga di Semenanjung, marilah ke 5 Langkawi. Okay, kami boleh dikatakan guarantee that you akan have a good time. You're going to have the best time ever. You memang tak cukup masa. So saya nak bagi advice lagi, cadangan lagi. Datang daripada awal sampai habis. 2 hari tak cukup, 3 hari tak cukup, 4 hari tak cukup, kena 5 hari. Yalah. So itu nama dia 5. So kita nak jemput tak senang. Tak senang. Aset-aset dari negara juga. lain Yes, and ini adalah 2 kali setahun. Betul tak? Dah 4 tahun tak ada. Rindu tu rakyat kepada 5 ni. So dijemput. Saya sebagai penganjur bersama ingin menjemput semua rakyat Malaysia, datanglah ke 5 Langkawi and let us be your host and datang dan enjoy 5 Langkawi. And we want to call this 5 a happy 5 supaya semua akan happy masa 5 nanti. Okey, apa websitenya? Okey, www.5malaysia.com.my. Okey. Di situ ada macam semua maklumat Semua maklumat ada di sana berkaitan dengan 5. Ya, betul. Okey. Cik Aris? Mungkin mewakili MINDEF? Saya mewakili Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Pengangkutan ingin menyerulah, maknanya kami punya rakan-rakan strategik yang ada, macam mana tadi Anita maklumkan, melibatkan pelbagai kementerian lain. So mohon untuk block your date. Check diary itu 23 dan 27. Jangan miss opportunity yang sebesar 5 yang ada ni. Kena check tiket kapal terbang. Kena check tiket kapal terbang, booking hotel, cari homestay, book kereta. Pastinya 5 kali ni adalah yang terbaik daripada edisi-edisi yang sebelum-sebelum ni. Yalah, kali yang ke-16 kita nak yang terbaik. Boleh pakat-pakat dengan kawan-kawan Betul. Kalau para belia ataupun anak-anak muda lah berminat dengan aero cancer dan semuanya. So cuti sekolah juga kan? Ya, betul. Boleh pakat-pakat dengan kawan-kawan, guna duit raya nanti. Okey, betul. Simpan. Jangan shopping. Jangan nanti raya kedua ketiga dah belanja dah. Simpan dulu. Belanja di 5 Langkawi. Untuk belanja tiket kapal terbang ke, makan ke kan. Okey, terima kasih Puan Anita dan terima kasih Lela. Jumpa di 5. Okey, insya-Allah. Kita tunggu kat sana. Insya-Allah kita jumpa. All the best untuk 5 2023 pada bulan Mei nanti, bermula 23 sampai 27 Mei di Langkawi. Teruskan dengan Nasional FM, sentiasa di hati.